Yang saya anggap sebagai cabaran yang besar ialah sikap politik dendam yang masih lagi ada dalam kerajaan Madani. Kami di negeri-negeri yang PN kuasai boleh buat macam tu kepada adun daripada pembangkang di negeri berkenaan. Kenapa di Persekutuan perlu ada rundingan untuk diberi kemudahan peruntukan itu? Kalau semua itu diteruti, janji-janji itu dipenuhi, saya rasa bagi saya secara peribadi, saya tidak ada masalah untuk dia kekal jadi Perdana Menteri sampai habis penggal. Kalau semua itu dipenuhi. Dan kalau pemimpin Melayu tak boleh cakap tentang Melayu, siapa lagi nak cakap? Kalau pemimpin Islam tak boleh cakap tentang Islam, siapa lagi nak cakap? Kalau bukan kita, rakyat bercakap mempertahankan gajah, siapa lagi nak cakap? Sebab rakyat ni lama diasuh oleh pemimpin politik terdahulu. Orang politik mesti boleh bagi benda. Pergi ziarah ya, takkan main ziarah kosong, tak ada apa-apa kah? Itu mentaliti yang ada. Memanglah ada cabaran menjadi pembangkang ni. Tapi bagi kami lah, bagi PAS, jadi pembangkang ni bukan benda yang asing sebab kita jadi pembangkang ni lama dalam kerajaan Malaysia ni. Jadi bila kembali jadi pembangkang ni, saya tak menjadi cabaran yang besar. Ada cabaran tapi tak besar. Orang tua saya dulu pun jadi ahli parlimen, pembangkang, dan tak dapat peruntukan satu sen pun, dan cari duit sendiri. Dan saya masa itu menjadi pembantu dia, driver dia, pegawai dia. Dia jadi ahli parlimen 2 penggah, ahli parlimen baling. Jadi saya rasa pengalaman-pengalaman yang ada pada orang tua saya, pengalaman-pengalaman dalam PAS itu sendiri, saya gunakan sekarang ni untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat lah. Cabaran tu ada, tapi ia bukan satu benda yang besar dan saya boleh lalui. Setakat ini alhamdulillah boleh laluinya, dan di peringkat kalau saya ni ahli parlimen di Kedah kerajaan negeri PN. Jadi bantuan kerajaan negeri itu juga membantu kami untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Iyalah, peruntukan tu antara cabaran, tapi saya tak anggap itu cabaran terbesar. Yang saya anggap sebagai cabaran yang besar ialah sikap politik dendam yang masih lagi ada dalam kerajaan Madani. Ada selektif pemberian terpilih, layanan terpilih. Itu berlaku dalam kawasan parlimen saya, Parlimen Alustah. Bila kita bermesyuarat di peringkat daerah, ada agensi kerajaan persekutuan di negeri yang diarahkan untuk tak hadir mesyuarat tu. Saya tanya pegawai berkenaan, ni agensi ni pasal apa mereka tak mai? Dia kata mereka maklum diarahkan untuk tidak hadir. Padahal mesyuarat tu mesyuarat tindakan pembangunan daerah, itu bukan mesyuarat parti politik. Jadi ini merugikan rakyat. Pada saya merugikan rakyat. Kenapa rakyat mesti dilayan mengikut warna parti politik, sedangkan ini urusan pentadbiran. Urusan pentadbiran ni bukan urusan parti, ini urusan kerajaan. Siapa pun jadi kerajaan dia kena layan rakyat sama rata. Saya anggap itu sebagai cabaran yang besar. Saya tak menganggap peruntukan itu sebagai cabaran. Mungkin itu cabaran kedua. Cabaran pertama ialah kenapa kerajaan persekutuan hari ini, kerajaan Madani masih melayan rakyat di bawah mengikut warna parti politik. PAS, saya dimaklumkan telah hantar wakil berunding bersama dengan PN. Saya tidak tahu apa hasil rundingan itu sampai hari ini. Tapi yang saya tahu ialah tentulah rundingan tu nak minta kami sokong Perdana Menteri yang dah ini kekal jadi Perdana Menteri lah. Jadi itu saya tak tahu apa isi rundingan, saya tak tahu, tidak diberitahu kepada kami. Cuma saya nak highlightnya ialah kerajaan negeri Kedah, Perlis, Kelantan bagi peruntukan kepada pembangkang tanpa rundingan. Kelantan bagi 250,000 setahun kepada adun pembangkang. Kedah bagi jumlah berbeza-beza tanpa rundingan. Jadi kalau kita boleh buat macam tu, kami di negeri-negeri yang PN kuasai boleh buat macam tu kepada adun daripada pembangkang di negeri berkenaan, kenapa di Persekutuan perlu ada rundingan untuk diberi kemudahan peruntukan itu? Ya, kita berjiwa besar sebab kita menganggap bila kita jadi kerajaan sudah tidak ada masa untuk kita bertemu dalam politik. Ini waktu untuk bekerja. Jadi rundingan ni untuk apa? Rundingan ni sebenarnya untuk saya memahami rundingan adalah untuk menyokong dia menjadi Perdana Menteri sampai habis penggal. Kalau dia nak jadi Perdana Menteri sampai habis penggal, tapi diperbetulkan tata kelola segala wewenang yang nak dicerakinkan apa semua tu, dibuat mengikut
tata kelola dan apa yang dia ucapkan itu dilaksanakan. Tidak salah guna aset kerajaan, tidak salah guna agensi kerajaan untuk kepentingan parti politik. Agih peruntukan sama rata. Itu dalam manifesto Pakatan Harapan. Kalau semua itu diteruti, janji-janji itu dipenuhi, saya rasa bagi saya secara peribadi, saya tidak ada masalah untuk dia kekal jadi Perdana Menteri sampai habis penggal. Kalau semua itu dipenuhi. Cabaran satu bab, peranan PAS dan pemuda PAS sebagai pembangkang yang konstruktif ini tetap berlaku walaupun cabaran itu ada. Sebab menjadi pembangkang yang konstruktif ini, itu prinsip ni dia tak boleh berubah walaupun apa cabaran yang berlaku sekalipun. Kami akan terus bersuara. Kita bukan setakat membangkang, bahkan kita mencadangkan solusi. Sebab di barisan pembangkang ini kita ada bekas Perdana Menteri, ada bekas Menteri, ada bekas Menteri Besar, kita ada pengalaman mentadbir kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Jadi tentulah kita akan gunakan pengalaman itu untuk mencadangkan. Bahkan bukan setakat kita cadang, kita dah buat setakat yang kita boleh buat dalam bidang kuasa negeri di 4 negeri. Dan sekarang ni pun ada SG4, State Government 4. Itu semua sebenarnya untuk membantu kerajaan persekutuan melengkapi perjalanan pentadbiran 5 tahun, membantu kestabilan politik, bahkan membantu juga untuk menjana ekonomi. Jadi kita telah pun buat, bukan setakat cakap, kita telah pun buat dan sedang buat. Kita banyak menyuarakan cadangan-cadangan solusi kepada kerajaan untuk selesaikan isu harga barang naik, isu harga padi, harga beras yang mahal. Kita memberi cadangan-cadangan itu. Dalam masa yang sama, kita juga mempertahankan orang Melayu yang mengalami tekanan-tekanan daripada ekonomi ini tadi. Sebab yang terkesan kumpulan ini, kumpulan B40 dan majoriti B40 ini orang Melayu di kampung-kampung yang buat bendang pesawah-pesawah. Isu harga beras berpunca daripada ada kartel-kartel penghilang-penghilang beras yang melibatkan majoritinya orang Melayu. Jadi sudah tentulah bila itu cakap isu-isu rakyat, dia berkait dengan Melayu, dia berkait dengan Islam dan dia berkait juga dengan raja-raja. Isu Nick Elin contohnya, mencabar enakmen jenayah syariah, dia berkait dengan raja kerana raja ni adalah pengurusi ataupun ketua agama Islam di peringkat negeri. Jadi sudah tentulah bila kita bersuara, menyuarakan solusi, memberi respon kepada isu, dia akan berkait dengan 3R itu tadi. Jadi kita tak dapat lari, tak dapat elak. Dan kalau pemimpin Melayu tak boleh bercakap tentang Melayu, siapa lagi nak bercakap? Kalau pemimpin Islam tak boleh bercakap tentang Islam, siapa lagi nak bercakap? Kalau bukan kita, rakyat bercakap mempertahankan raja, siapa lagi nak bercakap? So bagi kami, perkara itu bergerak seiring. Mungkin mereka melihat kami lebih banyak bercakap 3R itu sebab yang 3R itu lebih viral. Orang menilai berdasarkan apa yang viral di dalam media. Sedangkan kita juga bercakap macam-macam isu. Kita bawa macam-macam solusi, tapi dah benda itu tak viral, orang kata kita tak bercakap. Sebenarnya kita bercakap. Pelangai pula yang satu lagi Dun Simpang Jeram. Walaupun kita tak menang, tapi undi kita meningkat daripada sebelum ni. Jadi saya tak anggap itu sebagai satu signal gelombang hijau itu semakin berkurangan. Kita tak namakan gelombang itu gelombang hijau, orang lain yang bagi nama gelombang hijau. Saya namakan dia sokongan lah kepada PAS ataupun sokongan kepada PN itu semakin meningkat. Terutama di kalangan pengundi muda. Saluran-saluran yang menampilkan pengundi muda ni semakin bertambah sokongan kepada kita. Cuma kita tak menang sebab undi kita lebih rendah daripada undi lawan. Itu sajalah. Dan undi mereka juga merosot walaupun mereka menang. Jadi saya fikir atas analisis itu, saya tidak katakan undi kepada PAS ataupun PN semakin berkurang, bahkan semakin meningkat. Cuma tak menang pilihan raya. Saya melihat satu lagi kelompongan yang PAS kena terokat ialah dalam bab pendekatan dakwah. Kerana kita adalah jenah dakwah, kita ada aktiviti dakwah. Sebab PAS ni dia aktiviti tarbiyah, dakwah, siasah tu dia tak boleh pisah. Tapi oleh kerana PAS ni didaftarkan sebagai sebuah parti politik, jadi imej PAS parti politik tu tak dapat dipisahkan. Kalau kita pergi dengan nama dakwah bukan nama politik, orang akan masih melihat PAS ni sebagai PAS. Jadi saya fikir PAS kena lebih menerokai ruang-ruang lain untuk berdakwah, dan dia kena ada satu platform yang orang boleh terima dia.
Saya fikir sebab tu lepas ni ada banyak NGO yang bergerak atas nama dakwah dan kemanusiaan. Itu satu ruang yang kita perlu terkait lagi dalam masa yang sama juga aspek kebajikan. Kita dah ada jabatan amal, dan ini pun satu benda yang agak unik dalam politik Malaysia ni, masyarakat Malaysia ni. Kalau jabatan amal pergi bantu rumah dia, contoh kena banjir ribut, orang tak anggap tu sebagai satu bantuan politik. Orang anggap tu sebagai satu bantuan kemanusiaan. Tapi kalau kita pergi atas nama dakwah, orang akan anggap ni politik. Padahal orang yang sama. Jadi keunikan masyarakat di Malaysia ni. Saya pun sedang memahami sebenarnya orang menerima PAS ni, adakah dia lebih berat kepada politik ataupun lebih berat kepada kebajikan ataupun dakwah. Saya lihat orang lebih menerima PAS sebagai politik. Tapi bila kita pergi atas nama kebajikan pun dia terima juga. Tapi penerimaan itu tidak ada kalanya tidak diterjemahkan dalam bentuk undi pilihan raya. Kampung tu banjir, kita pergi tolong. Kita pergi tolong tu kita tak harap pun orang nak undi kita. Tidak. Jabatan amal ni bekerja dengan ikhlas. Tetapi kita agaklah, kalau kita buat culaan pilihan raya tu, orang kampung ni kita pernah masuk, mungkin nanti boleh dapat kot 1-2 undi, tapi tak dapat undi tu. Mereka masih dengan parti politik yang mereka sokong. Jadi itulah saya punya pandangan saya secara peribadi, macam mana PAS nak memecahkan stigma PAS ini hanya sebagai parti politik. Sebenarnya PAS juga adalah parti politik, kebajikan dan dakwah yang mesti berjalan serentak. Kedua-dua pihak perlu membuat satu perkara yang besar, perubahan yang besar. Dua pihak tu maksud saya, satu parti politik PAS ni, yang kedua rakyat. Kita kena terbuka. Dalam PAS kita kena tadam, kita nak bantu orang ni tanpa mengira impak politik. Kita pergi tolong orang bukan kita nak harap undi dia. Sebab itu saya ambil contoh di Kedah. Apabila Menteri Besar Kedah umum bagi geran tanah pada orang tu, orang ni, dan disebut dalam ucapan, saya bagi geran kat tuan-tuan ni, saya tak harap undi tuan-tuan. Tuan-tuan tak undi parti saya pun tak apa. Yang penting saya boleh jalankan tugas sebagai sebuah kerajaan kepada rakyat. Prinsip inilah yang kita nak ada pada semua pemimpin PAS. Kalau semua orang dalam PAS boleh pegang prinsip itu, barulah waktu itu pada saya PAS boleh meletakkan diri sebagai satu gerakan massa yang orang akan menganggap PAS ni patut ada di semua tempat. Dia bukan hanya sebagai sebuah parti politik. Saya nampak perubahan-perubahan itu sedang berlaku, dan saya rasa dalam masa yang terdekat prinsip itu dapat dilaksanakan dalam PAS. Setelah orang mula melihat contoh di Kedah, Kelantan, Terengganu, 4 negeri yang kita mengentak tu, orang akan nampak lebih yakin kepada PAS untuk menjadi kerajaan persekutuan, dan nampak PAS melaksanakan apa yang dibuat di peringkat negeri. Sebelum ni ada satu contohnya Kelantan. Ya. So orang PAS sendiri mesti berubah ke arah itu, dan rakyat sendiri juga kena ubah minda dia. Jangan hanya menganggap parti politik ni sebagai tempat memberi sesuatu kebendaan. Itu pun satu pemikiran yang saya rasa kita perlu ubah. Pemimpin politik kena ubah, rakyat pun kena ubah. Sebab rakyat ni lama diasuh oleh pemimpin politik terdahulu. Orang politik mesti boleh bagi benda. Pergi ziarah ya, takkan main ziarah kosong, tak ada apa-apa kah? Itu mentaliti ada. Sedangkan ahli politik, dia yang jadi adun, yang jadi ahli parlimen, dia pembuat polisi. Yang nak bagi hal sumbangan-sumbangan ni dah ada agensi-agensi kerajaan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebagainya. Tapi oleh kerana budaya itu dah lama berakar bila masyarakat, maka ahli politik ni bila dia turun, dia kena ada sesuatu untuk dia bagi. Paling-paling kurang beras RM50, RM100. Budaya ini bagus, tapi kalau dia menjadi satu tujuan yang utama, itu tak bagus. Dia akan mendedahkan kepada aktiviti rasuah. Dan itu tak sihat untuk politik Malaysia. Kalau kerajaan yang ada hari ini tidak mahu berubah ataupun tidak mahu mengambil tindakan yang segera untuk menyelesaikan isu-isu yang sangat kritikal ni, kalau kerajaan tak nak ubah dasar dia, kerajaan tu sendiri kena diubahlah. Dan mengubah kerajaan ini bukan benda yang baru. Dibuat oleh Perdana Menteri yang sama, projek 16 September, langkah Kajang, desak Tan Sri Muhyiddin letak jawatan, desak Datuk Seri Ismail Sabri bubar parlimen, orang yang sama.
Jadi proses mengubah kerajaan, kalau kerajaan itu tak stabil, dia tak mampu laksanakan apa yang rakyat nak, mengubah kerajaan baru, naik pemimpin baru, itu proses biasa dalam sebuah politik demokrasi dalam negara, dibenarkan proses itu. Kalau tanya soalan adakah ini akan mencetuskan ketidakstabilan politik, soalan saya, adakah sekarang ni politik itu stabil? Bagi saya politik sekarang ni tak stabil. Dengan politik dendam yang masih ada di peringkat Kerajaan Persekutuan, menganggap negeri-negeri yang tidak menyokongnya sebagai musuh, tidak memberi layanan sama rata, tidak memberi peruntukan, menyekat masuk mesyuarat, menyekat untuk hadir acara-acara semi kerajaan, macam-macam lah benda dibuat. Saya rasa ini politik tak stabil. Orang menyampah, meluat. Pegawai kerajaan pun tak suka, cuma mereka tak boleh tunjuk sebab mereka pegawai. Jadi bila pegawai kerajaan tak suka, arahan menteri, keputusan kabinet lambat diproses. Bila lambat diproses, surat ataupun arahan tindakan itu lambat berjalan. Bila lambat berjalan, akhirnya yang susah rakyat. Masalah isu-isu negara tak dapat selesai dengan cepat. Jadi semua tu tak stabil politik. Politik ini stabil apabila penguasa membuat keputusan, dijalankan dengan cepat oleh pegawai kerajaan, diberi manfaatnya cepat kepada rakyat, dan kitaran tu berlaku, rakyat bayar cukai semua. Bagi saya itu baru stabil. Kestabilan itulah akan menyebabkan pelabur-pelabur luar minat dan masuk melabur di negeri ataupun negara kita. Saya ambil contoh tu di Kedah. Kerjasama kerajaan negeri, pegawai, tuanku, orang politik, rakyat sangat erat. Dan itulah formula Kedah boleh menang sampai ke tahap ini, kejayaan dah. Jadi itu definisi stabil politik bagi saya. So, Persekutuan hari ini politik masih tak stabil. Walaupun nampak macam okey, tapi sebenarnya tak okey.